Dan alhamdulillah di sebelah kiri saya lah ya sudah pun bersama kita pada pagi ini dua orang narasumber yang akan memperkatakan mengenai dengan Youth Town Hall Brunei edisi ke-6. Ini satu topik yang sangat menarik juga untuk kita ni ketahui bersama. Terus sahaja saya perkenalkan ya tetamu undangan kita. Di sebelah kiri saya ni Nadira. Yang Mulia Tun Dr. Muhammad Nur Iskandar bin Muhammad Hasnan ya, merupakan penolong Ketua Pegawai Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat pagi ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan di sebelah kiri Doktor ya, Yang Mulia Tuan Muhammad Ashmir bin Imtiaz Ahmad, Ketua Penyelaras 6th Youth Town Hall Brunei. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Sihat pagi ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dua narasumber kita bawakan ke studio pada kali ini membincangkan berkenaan dengan Youth Town Hall Brunei edisi ke-6. Rupanya Youth Town Hall Brunei ini ada bahasa Melayunya. Betul lah. Ada namanya Dialog Belia Awam. Jadi mungkin dapat kita ditanyakan pada Tuan Ashmir, Dialog Belia Awam ini apa sebenarnya, dan since Ani sudah edisi ke-6, bila kali pertama yang dianjurkan? Okey, terima kasih Puan. So, Youth Town Hall ataupun Dialog Belia Awam ini merupakan satu platform di mana para peserta, terutama yang para belia, dapat menyuarakan pandangan dan kebimbangan mereka, idea mereka kepada pihak-pihak yang berkuasa. Dan pihak berkuasa ini memberikan feedback kepada perkara-perkara yang berbangkit di sana. Dan perkara yang dibincang dalam Youth Town Hall ini dapat dilihat apakah minat para belia yang pada masa ini dan dapat dimasukkan dalam dasar oleh para pengubal dasar. Dan Youth Town Hall pertama diadakan pada tahun 2020 dan kali ini merupakan kali ke-6 insya-Allah. Kali ke-6. 2020 dan sekarang tahun 2023 sudah 6 kali ya yang diadakan insya-Allah. Belum lagi 6 kali lah tapi soon ya saya rasa. Jadi ini yang ingin kita ni ketahui ni ya. Bila dan di mana Youth Town Hall ini akan dianjurkan, dan ingin diketahui bersama ni Nadira ya, bagaimanakah cara untuk mereka yang berhasrat mengikuti Youth Town Hall ini mendaftarkan diri ataupun participate dalam Youth Town Hall ini. Okey, insya-Allah Youth Town Hall kali ini akan diadakan pada hari Sabtu ni 3 hari bulan Jun 2023 dari jam 1 hingga 4 petang di Theatre Hall Jabatan Perdana Menteri. Dan cara pendaftaran adalah melalui aplikasi Eventbrite. So, poster mengenai Youth Town Hall ini dapat dirujuk melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, YPN Brunei dan juga Instagram Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pihak penganjur juga menasihatkan agar para peserta tidak melakukan walk-in tanpa membuat pendaftaran di aplikasi Eventbrite, yang mana registration ataupun pendaftaran tersebut akan ditutup pada hari Jumaat 2 hari bulan Jun 2023. Jadi kalau kita ni berbincang mengenai dengan Youth Town Hall ni Ashmir, sebenarnya apa faedahnya untuk belia menyertainya, dan juga kalau kita ni lihat organisasi mana yang menganjurkan program Youth Town Hall pada kali ini? Okey, penganjuran Youth Town Hall ini adalah anjuran bersama Young Professionals Network YPN Brunei, Jabatan Belia dan Sukan JBS dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS. Dan mengenai faedah kepada belia, actually Youth Town Hall ini ataupun Dialog Awam Belia ini merupakan satu platform di mana mereka boleh menyuarakan idea diorang ini. So belia-belia kita ini mempunyai idea yang mantap macam looking forward to the future apa. So platform-platform ini berkemungkinan diorang ada akses sebelum ini untuk menyuarakan kepada pihak-pihak yang tertentu. So daripada YPN dan juga KKBS kami memberikan peluang kepada para belia ini untuk ada suara diorang supaya diorang ini rasa empowered. Pasal key point yang kita ni daripada Youth Town Hall ini adalah youth empowerment. Dan itulah antara faedah-faedah kepada para belia-belia kita ni, Anik. Wow, ya, kita percaya muda belia kita ni, khususnya di negara kita di Brunei Darussalam ya, mempunyai idea-ideanya tersendiri yang mungkin ingin diluahkan ya, dan juga ingin disampaikan. Dan di samping itu juga kita percaya ini akan dapat kata orang membangkitkan semangat para belia kita ni ya untuk lebih berkreativiti dan juga menjanakan sumber idea mereka ke suatu tempat yang lebih terarah ni nanti insya-Allah. Khususnya Youth Town Hall inilah ya. Jadi untuk tahun ini mungkin ada temanya yang tersendiri, difahamkan apa yang dikongsikan bersama kita lah ya, Developing an Inclusive and Dynamic Economy Through Education.
Itu temanya tahun ini ya. Jadi mungkin dapat sedikit sebanyak dikongsikan ni Ashmir ya. Apakah di sebalik tema ini dan mungkin boleh dikongsikan intisari tema pada kali ini. Okey, tema pada kali ini adalah kalau dalam bahasa Melayu mengembangkan ekonomi yang inklusif dan dinamik melalui pendidikan. Ya. Ia merupakan dua topik yang amat besar ya, which is pendidikan dan ekonomi. Okey. Tapi dua-dua topik ini berkait rapat dengan matlamat Wawasan Brunei 2035, iaitu matlamat pertama rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, dan juga matlamat ketiga iaitu mempunyai ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. So kami mempunyai hasrat perbincangan di sini merupakan perbincangan dua hala di antara para peserta, iaitu para belia lah sama speaker kami, di mana ianya digunakan untuk kebaikan masa depan generasi-generasi yang akan datang. Dan mengenai kalau dipegang kepada topik inklusiviti, kami juga berhasrat bahawa perbincangan nanti dapat menyentuh kepada golongan-golongan yang tertentu, perkembangan ekonomi dan pendidikan golongan-golongan yang tertentu, seperti golongan orang kelainan upaya, kanak-kanak yang terabai dan juga warga emas. Honestly, kalau diri saya sendiri looking forward to apa nanti perbincangan yang akan berlangsung pada 3 hari bulanan ini. So it's going to be something interesting to see daripada perspektif belia dan juga daripada perspektif speaker, and macam mana kami dapat membawanya dalam pengumbalan dasar pada masa yang akan datang, insyaAllah. Wow, harapnya ada manfaat dan kebaikannya sendirilah. Ingin tanyakan pada Tuan Dr. Iskandar. Jadi kami difahamkan ya, Youth Town Hall ini pun ia telah menampilkan banyak tokoh-tokoh kenamaan seperti menteri-menteri kabinet sejak ianya mula dilaksanakan pada tahun 2020. Betul tak? Dan pada kali ini difahamkan juga Yang Berhormat Menteri Pendidikan akan menjadi tetamu khas selaku speaker. Jadi mungkin dapat dikongsikan apa maklumat utama sebenarnya dari sesi tersebut bersama dengan Yang Berhormat Menteri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya terima kasih kepada Rampai Pagi kerana menjemput kami untuk mengungsikan mengenai dengan Youth Town Hall ini. Jadi matlamat utama mengapa pihak kementerian maupun Young Professional Network membawa Yang Berhormat Menteri Pendidikan selaku speaker pada kali ini adalah hasrat belia itu sendiri. Kerana setelah ianya dilancarkan pada 2020, jadi Youth Town Hall ini ada interest of our belia ni lah dari aspek ia punya kepentingan belia tu. Ada yang memahukan dari aspek perekonomian dan masa ini interest belia tu menjurus kepada pendidikan. Jadi sebab itulah mengapa Menteri Pendidikan itu dijemput selaku speaker bagi menyampaikan hasrat kerajaan memberikan penerangan mengenai dengan plan tindakan kementerian ke arah melaksanakan sebuah ekosistem pendidikan yang kondusif dan efektif bagi belia-belia kita di negara Salam. Pada masa yang sama, matlamat utamanya adalah memberikan apa kata Ashmir tadi, transparansi ya kepada belia tu dari aspek perundingan dua hala. Jadi di sini belia tu dapat berdialog bersama Yang Berhormat Menteri pada masa yang sama menyorang ini mengadres isu-isu serta cabaran-cabaran yang dihadapi para belia semasa COVID dan selepas COVID itu. Jadi ini adalah memberi salah satu matlamat utama kementerian dari aspek pemerkasaan belia itu. Ini memberikan juga belia itu suara untuk nyorang ini dari aspek pembuat keputusan, dari aspek pengubalan dasar dan sebagainya. Ini adalah salah satu matlamatnya mengapa Menteri Pendidikan dibawa dan dijemput untuk menjadi speaker bagi sesi kali ini. Jadi maksudnya di sini selama 5 kali ianya diadakan beberapa tahun kebelakangan ini adalah dapat kita lihat antara minat dan juga perhatian para belia ini adalah mengenai dengan mungkin pendidikan di negara kita di Brunei Darussalam. Jadi oleh demikian dijemputlah Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita di selaku speaker pada Youth Town Hall ke-6 ini nanti, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang akan dibincangkan ataupun dikongsikan bersama menerusi dialog tersebut akan tercapai dan juga terlaksana juga hendaknya harapan para belia kita ini Difahamkan di 3 tahun yang lalu dasar belia dan juga strategi negara ni tuan doktor 2020-2035 yang baru disemak menjadi dasar panduan
yang bertujuan sebenarnya untuk menyokong pembangunan berterusan ekosistem ya belia kita ni di Brunei Darussalam ini. Baik, jika kita ingin menyelaraskannya dengan Youth Town Hall ini, apakah hasil yang kita harapkan daripada belia kita ini nanti? Jadinya di negara Brunei Darussalam ini kita ni mempunyai ekosistem belia siaga masa depan. Di dalam dasar belia negara itu mempunyai plan tindakan yang melibatkan kementerian-kementerian serta pemegang taruh, contohnya agensi-agensi kerajaan yang memfokuskan kepada pembangunan belia itu sendiri. Jadi antara ekosistem, bidang utama ekosistem itu memfokuskan kepada pemerkasaan belia. Jadi pemerkasaan itu menumpukan dari aspek pemberian platform sepertinya Youth Town Hall ini kepada belia kita ni untuk menyuarakan cabaran mereka, recommendation, nasihat dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satunya cara pihak kementerian untuk mensejajarkan lagi Youth Town Hall ini dengan matlamat utama dasar belia negara itu, iaitu melalui pemerkasaan inilah. Jadinya antara lain Youth Town Hall ini dari aspek dasar itu ianya dapat mendukung lagi penglibatan belia dari aspek pengetahuan, ilmu pengetahuan dan kemahiran. Dari aspeknya orang ini bukan saja pendidikan maupun dari aspek pendidikan, tetapi dari aspek ilmunya orang ini pengubalan dasar itu. Jadi ini adalah salah satunya cara kami mensejajarkan Youth Town Hall ini ke arah dasar belia orang ini pengimplementasian dasar belia negara itu. Sebenarnya pemerkasaan untuk belia-belia, saya berfikir apa artinya, rupanya youth empowerment. Jadi ingin dikongsikan, itulah jua di antara hajat dan jua matlamat Youth Town Hall ini diadakan. Tapi kalau kita ni berbalik semula kepada dasar belia ni, Tuan Doktor, apa sebenarnya impak ataupun pencapaian yang dicapai selepas dasar ini dilancarkan dan bagaimana dasar ini memberi kesan kepada pembangunan komuniti belia secara keseluruhan? Jadi dasar belia negara ni ianya di-alignkan, sejajarkan dengan Wawasan Brunei 2035 dengan plan tindakan pendidikan di bawah kementerian-kementerian lain. Jadi impaknya adalah dari aspek whole of nation approach ini. Jadinya kami dulu kalau dilihat ianya sebagai garis panduan atau panduan kepada komuniti belia itu untuk mengetahui apa sih inisiatif kerajaan yang telah dilaksanakan selama ini. Pada masa yang sama, dasar belia negara itu dijadikan sebagai orang ini checklist. Apa sahaja projek serta inisiatif yang dapat dilaksanakan ke arah pembangunan ekosistem yang saya sebutkan tadi itu. Jadi salah satunya adalah Youth Town Hall, forum belia dan sebagainya. Akan tetapi dari aspek pengumpulan data serta informasi, kita dapat melihat plan tindakan yang disediakan dalam dasar itu banyak menggariskan beberapa inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Contohnya macam bantuan kewangan, mikrogrant, keusahawanan dan sebagainya itu banyak digariskan dalam dasar tersebut. Jadi ini memberikan transparansi kepada belia, macam mana bisa memohon, cara bisa orang mengapply apa permohonan-permohonan dari aspek kewangan apa itu dapat di-applykan kepada pihak-pihak yang tertentu dalam kerajaan. Ini mempermudahkan lagi urusan mereka dari aspek orang ini mandiri dan sebagainya. Ini adalah salah satu impak daripada dasar itu. Pada masa yang sama juga dasar ini dapat memperkukuhkan lagi orang ini hala tuju komuniti belia di negara Brunei Darussalam ini. Pasalnya ia bukan melibatkan pihak kerajaan saja, maupun tetapi ia melibatkan contohnya yang professional network kan ya, untuk membantu melaksanakan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan itu selaku rakan strategik. Baik ya. Jadi alhamdulillah tahun ini Youth Town Hall Brunei edisi ke-6 akan diadakan, hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi ni ya. Jadi ingin kita ni ketahui juga ni 5 kali ianya diadakan, pastinya banyak yang telah pun dibincangkan ya, banyak yang telah pun disuarakan. Mungkin boleh berkongsi sedikit bersama kita berdua ni dan juga kepada penonton-penonton kita ni ya. Menerusi perbincangan dan juga dapatan daripada dialog tersebut ya, apa yang sudah pun dilaksanakan sehingga ke hari ini ni? Jadinya setiap Youth Town Hall ini setelah ia selesai dilaksanakan, ada satu laporan khas yang disediakan untuk diagih-agihkan kepada kementerian-kementerian yang terlibat. Contohnya pada the 5th Youth Town Hall yang tahun lepas itu. Jadi ia melibatkan Kementerian Kebudayaan Belia Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Jadi dalam perbincangan itu melibatkan dari aspek kesukanan selaku career, sports as a career apa tu. Jadinya dari aspek inclusivity dan sebagainya. Jadi laporan itu dikongsikan kepada agensi-agensi untuk diteliti adakah ianya relevan bagi agensi itu atau tidak. Dan ini adalah salah satunya impak daripada Youth Town Hall ini kerana ianya memberikan orang ini transparansi serta at the same time juga memberikan
pendekatan yang lebih holistik lagi bagi pihak kerajaan mengetahui pandangan-pandangan beliau itu dikumpulkan dan diagih-agihkan kepada kementerian-kementerian yang berkenaan. Mereka-mereka yang berkepentingan berkepentingan. Jadi ini dapat mempengaruhi lagi dari aspek pengumpulan dasar yang sedia ada dan dapat memberikan peluang kepada belia kita ni untuk sama-sama juga meneliti apa sahaja hala tuju negara itu dalam mencapai wawasan negara 2035. Luar biasa sekali ya. Itu mengenai dengan Youth Town Hall kelima lepas Nina Dirah ya. Betul. Yang memfokuskan mengenai dengan sukan sebagai career ataupun kerjaya, dan alhamdulillah ada tindakan yang diambil ya bagi apa kata orang merealisasikan hasrat para belia kita ini yang mungkin ya ingin menjadikan sukan tersebut sebagai career mereka ni. Dan kita ni pun mengetahui salah satu matlamat Youth Town Hall ini diadakan pada kali ke-6 adalah untuk memperkasa belia-belia kita ni. Ingin ditanyakan pada Tuan Ashmir, kenapa perlu ada youth empowerment ni? Kenapa perlu ada pemerkasaan kepada belia-belia kita ni? Okey, well, belia adalah aset negara. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin dalam masa yang akan datang, insyaAllah. So, kalau mereka merasa empowerment pada masa ini, suara diorang itu penting, idea diorang itu diconsider oleh pihak-pihak yang tertentu, insyaAllah ia menambahkan semangat diorang dalam kerjaya diorang yang akan datang. Kalau, apa ni macam pepatah, kalau mengajar, I forgot the peribahasa. Melentur buluh. Yes, melentur buluh biar dah dari rebung ya. So, yatah kalau kami mendapat empowerment pada usia yang muda, dari muda dan sampai menjadi profesional, menjadi seorang yang mungkin di atas sana, dan ianya akan membantu negara untuk mencapai wawasan negara dengan senang lagi, insyaAllah. So, youth empowerment pada masa ini adalah untuk mendidik kita ni menjadi seorang pemimpin yang lebih efektif dalam masa yang akan datang. Luar biasa sekali ya. Jadi bermula daripada sekarang lah. Jangan menunggu di hari tua baru memikirkan perkara ni. Jadi saya suka ya, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Berbalik semula kepada Youth Town Hall Brunei edisi ke-6 ini, hanya tinggal berapa hari saja lagi. Sejauh ini macam mana persediaan? Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah dari aspek logistik, dari segi penyertaan, alhamdulillah memberangsangkanlah. Walau bagaimanapun, ianya bukan saja tertakluk kepada Eventbrite itu, tapi pihak kementerian juga mengextend lagi jemputan-jemputan kepada agensi yang terlibat maupun sekolah-sekolah. Kerana kalau dilihat, ini adalah peluang keemasan ni. Jarang kita ni melihat di negara Darussalam ni, orang-orang yang berkenamaan mengambil masa mereka beberapa jam untuk berdialog bersama belia tu. Jadinya alhamdulillah lah preparation wise insya-Allah berjalan dengan lancar. Masih ada peluang untuk menyertainya? Masih ada peluang sampai 2 Jun. Jadi mungkin dapat dikongsikan bagaimana cara-cara bagi mereka yang ingin menyertai Youth Town Hall ini? Okey, seperti yang disebutkan tadi melalui aplikasi Eventbrite, bagi mereka yang minat untuk mengetahui lanjut mengenai cara pendaftaran, boleh merujuk kepada poster-poster yang diberikan dalam media-media sosial YPN Brunei, dan juga bagi yang pengguna Instagram boleh melihat kepada Instagram Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Segala tata cara untuk mendaftar mempunyai dalam poster berkenaan. Jadi akan kami paparkan di skrin kaca TV Auda pada ketika ini berkenaan dengan poster Youth Town Hall Brunei Darussalam edisi ke-6. Moderatornya Tuan Doktor sendiri ya, Dr. Muhammad Nur Iskandar bin Muhammad Hasnan, dan juga kita ni ada speaker yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajar Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh. Dan di sini kita ni ada melihat tajuknya Developing an Inclusive and Dynamic Economy Through Education. Jadi 1 petang hingga 4 petang 3 Jun 2023 mengambil tempat di Theatre Hall Prime Minister's Office. Jadi dikongsikan di sana ada QR code yang dapat habis kita send. Ini QR code-nya ni membawa ke mana ni untuk application sign up? Eventbrite. For sign up. Untuk sign up. Okey, jadi bagi habis kita yang ingin mengikuti dan mau mudah saja, bolehlah men-scan di skrin kaca TV Auda pada ketika ini QR code. Dan eventnya ni free of charge di sana. Dapat terlihat. Jadi bagi habis kita yang berminat, bolehlah men-scan QR code tersebut ataupun bolehlah melayari di thedo.eventbrite.com. Dan akhir waktunya bila? 2 Jun. 2 Jun ini nanti ya. Baik. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama mengikuti ya Youth Town Hall Brunei edisi ke-6 ini. Pastinya banyak yang akan dibincangkan nanti ya. Dan untuk mengakhiri ruangan wawancara kita pagi ini nih ya, Doktor dan juga Tuan Ashmir ya, apa harapan
strategi daripada penganjur Youth Town Hall ini tadi. Doktor, terlebih dahululah. Jadi aspirasi kami melalui Youth Town Hall ini adalah bukan sahaja memberikan peluang kepada belia, tetapi ini adalah salah satu peluang keemasan untuk habis kita di luar sana, terutama sekali belia kita ni untuk sama-sama turut serta dalam dialog serta yang orang ini macam forum ini untuk mengetahui apa saja polisi yang telah diketengahkan oleh pihak kerajaan. Ambil kesempatan ini untuk kita mengetahui lagi apa saja hala tuju mereka, kerana we don't want to have a misinformation, misleading information, rumours apa ni. Why not we just orang ini taruh kepada ia punya narasumbernya. Jadinya ini adalah peluang kemasan, ambillah ianya. Ini adalah aspirasi kami lah selaku belia ni, bukan saya melalui gadget dan sebagainya. Ini dah menggunakan platform share physical ini untuk berjumpa dan bermuzakarah. Kalau untuk Tuan Ashmir sendiri? Kalau bagi saya, kami telah mendengar recently daripada beberapa para belia ni, diorang ni ada mempunyai platform untuk menyumbang semula kepada negara. So inilah antara peluang-peluang yang telah disediakan untuk mereka sepatutnya mengambil peluang-peluang ini. Dan macam yang kami harapkan ini, yang saya sendiri mengharapkan ini adalah jadikanlah idea dan pandangan habis kita tu menjadi satu mungkin untuk membantu negara mencapai wawasan 2035. Luar biasa sekali ya perkongsian pada pagi ini. Berkobar-kobar semangat belia saya terus ya. Adakah masih belia? Betul. Pemimpin belia. Masih belia. Jadi terima kasih Ridwan, terima kasih kami ucapkan berkesudian datang ke Rampai Pagi untuk kita ni berbincang mengenai dengan Youth Town Hall edisi ke-6. Sekali lagi, sekiranya habis kita berminat untuk mengikuti, bolehlah men-scan QR code di dalam poster yang telah pun dipaparkan. Kalau sekiranya diorang akan mencari kembali poster itu, ada di post di mana ni? Young Professional Network ataupun di laman sesawang Facebook atau Instagram Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadi mendaftarlah sekarang sebelum 2 Jun ini nanti. Apapun, ribuan terima kasih kita ucapkan kepada dua orang tetamu undangan kita pada pagi ini, ya, Tuan Dr. Muhammad Nur Iskandar, begitu juga Yang Mulia Tuan Muhammad Ashmir yang telah pun bersedia berkongsi bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita di menyaksikan, dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan akan terus berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan, mendapat sambutan yang sangat menggalakkan khususnya daripada kalangan belia kita ni ya. Baik, sehingga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.